Beda ke dah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam majlis teori lengkap tajwid. InsyaAllah pada malam ini saya janji malam ni kita mula dengan kita akan bermula dengan tajuk makhraj huruf. Namun begitu saya rasa, saya fikir-fikir, saya tak puas hati lagi lah. Kena sambung sikit lagi berkenaan dengan lahnun. Lahnun, tahu dah lahnun kan? Lahnun kita tahu. Lahnun maksudnya kesalahan-kesalahan. Kita tahu kan? Kesalahan-kesalahan baca Quran, istilah dia kita panggil lahnun. Lahnun maknanya kesalahan baca Quran. Kalau salah lain tak panggil lahnun. Kesalahan baca Quran dipanggil lahnun. Lahnun dibagi pada dua. Satu, lahnun jali, kesalahan jelas, kesalahan nyata ataupun kesalahan besar. Itu lahnun jali. Yang kedua ialah lahnun khafi. Lahnun khafi ialah kesalahan-kesalahan yang tak jelas. Khafi tak jelas. Khafi, ikhfa, tak jelas. Atau kesalahan kecil. Dia dua jenis. Ulama dah bagi jenis kesalahan, dia banyak kesalahan sebenarnya. Dibahagikan kepada satu longgok. Kalau salah kau ni kita panggil kesalahan jali, kesalahan besar. Satu lagi kesalahan kecil, kesalahan khafi, lahnun khafi. Bezanya ialah begini. Kalau kesalahan besar ni, lahnun jali ni adalah salah yang membatalkan bacaan. Itu kena jelas molek. Saya nak kata banyak kali tu. Salah besar atau lahnun jali ialah salah kita lakukan kesalahan itu dalam baca Quran, maka tak jadilah bacaan Quran kita pada itu, ataupun tidak terhasil lah, ataupun tak pakar lah. Tapi kalau kesalahan satu lagi, kesalahan kecil, kesalahan ataupun lahnun khafi, salah juga dan kita wajib juga belajar. Tetapi kesalahan ini tidak besar nama dia sebab apa? Walaupun dia salah, bacaan itu masih pakar lagi. Okey, dah faham sekat tu? Ada. Jadi, kita nak tahu, nak beki salah tak salah, kena tahu salah dulu. Tak tahu mana salah, nak beki mana. Susuk betul belakang, sebab tak tahu mana salah. Okey. Dan peringkat kedua, kena tahu hak mana hak ni salah kecil ke salah besar. Pasal apa? Salah kecil, kalau kita baca dalam semayang, contoh, salah kecil. Allah, salah ni. Mak tak cukup panjang. Mak dah. Salah. Kena ulang tak? Kita tak payah ulang. Tak payah ulang lah. Salah lah. Tapi kita tak payah ulang. Adapun kesalahan besar, kalau salah tukar huruf, kau salah baris, kau apa kita khabar. Tak boleh. Kena ulang balik. Ayah kita tinggal. Itu baru kita tahu beza. Tahu beza ialah pertama sekali kalau salah besar memang kena tukar. Kecuali kita tak khabar, tu cerita lain lah. Tapi kalau khabar, kena wajib kita ulang balik. Baik. Kemudian kita bincang pula, saya rekas sikit, ialah apakah kesalahan-kesalahan besar ni? Kesalahan jali ni, apa dia? Dia ada berapa semua je? Kesalahan besar? 3, okey. 3 tu ya. Sebenarnya 3 tu ya. Asal 3 tu. Tak lari pada tu. Kalau lari pada tu maknanya bukan salah besar tu. Pertama sekali ialah kita ubah huruf. Huruf ba kita kata huruf ta. Baris tak nampak, kata warna bukan baris. Titik tak nampak, ba kita kata ta, itu setukarlah. Ataupun kita tak pandai sepu. Kita nampak dah huruf ba, dia bunyi bo. Salah tu. Kalau bo tu lain tu, bukan huruf ba. Jadi
banyak cara lah. Jadi di antara cara untuk salah baris, sebab salah huruf ialah di antaranya lah sebab kita baca tidak makhraj yang betul. Kita nak baca huruf tu, tetapi kita kenal juga huruf tu, huruf ba je, bismillah. Kita nak baca tapi tak reti nak sebut huruf ba cara betul. Sehingga orang Arab ada luar dia mengambil dia bukanlah dia tak kata ba, dia kata ta tu lagu tu bunyi macam ba tu mungkin susah tukar. Kalau ha dengan ha, ar-rahma kita ar-rahma, tak tahu makhraj sebab ha dengan ha makhraj berbeza tepat. Memang akan bunyi lagu lain lah. Pasal lagu sifat dia makhraj dia. Sifat serupa. Ha dengan ha serupa. Sama-sama hamas, sama-sama nipi, sama-sama nipi, lepas sama-sama hamas, nipi, pas sama-sama rohawah, ha dengan ha. Dia duduk sikit, bukan dia bezanya itu ya, makhraj. Salah makhraj, tukar huruf lalu. Bila tukar huruf, itulah. Salah kedua atau orang panggil satu tukar huruf. Yang kedua tukar baris. Tukar baris dah. Tukar baris ni baris bawah, baris atas. Kita baris bawah kita kata baris atas. Maliki yaumiddin, maliki yaumiddin, nak tukar baris tu, walau tak nak tukar baris tu kalau kita itu teori lah. Tukar baris atau apa baris bawah je baris atas, macam baris depan tukar, jangan baris mati. Tu usah. Salah besar. Yang ketiga, salah lagi tambah huruf ataupun kurang huruf. Tahu kalau gitu. Kita tambah sebotong kata atau kita kuranglah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pergi baca dalam semaya. Bismillahirrahmanirrahim. Gapo tu kata? Kita buat huruf ba. Assalamualaikum. Rukun tu. Rukun semaya tu. Assalamualaikum. Salam dalam semaya ialah rukun. Kalau tak baca tu, kata atau baca tak betul baca tu, buat salah besar lah. Assalamualaikum, kita tak Assalamualaikum. Tu tak ada. Nah, itu kita tinggal lah. Walaupun kita tak sengaja, tapi kita tak beringat, kita nak kata apa, tak boleh. Lepas tu, itu tinggal ke. Yang kedua, kita tambah semua saya kata sama lah. Kita nak tambah bunyi sepatut mat asli tak ada mat asli situ, dia baca semua mat asli. Akbar kita kata ke contoh sama biarlah mudah faham. Akbar kita kata akbar pasal apa kita berubah halis tu, tambah halis lah tu juga tu. Masalah tambah lama, kalau tambah panjang lain. Bukan tak panjang, dia kena ada mak asli wajib. Kalau mak tak cukup so apa? Seharakat kita kata. Waladdallin kita kata nak harakat ke? Malazim kalimah musaqal. Kita kata waladdallin. Jadi pak ya. Hak tu tak dah. Ya salah juga tapi salah kecil. Hak salah besar mak ni gini. Hak mak asli lah, kita mak asli. Hak boleh ada mak asli, kita tak baca mak asli. Kita kata untuk cara kita lah. Kalau ada qiraat lain lah. Maliki yaumiddin. Kita kata Maliki yaumiddin, salah tu. Bagi kita lah. Okey, kata salah semua, saya tak kata begitulah. Tapi sebab kita baca dengan cara lagu tu sama, jangan campur aduk. Begitulah kan. Itu jadi kita jadi pendek. Hak panjang jadi pendek. Pasal lagi saya nak beringat, saya tak pernah ayat sebelum ni, tak ingat nak ayat. Tambah ke apa? Tambah huruf. Atau kurang huruf. Wal
Betul ke tak? Wal asr. Wal asr. Sepatut wal asr. Ra kena ada. Itu penting. Al-qatl. Qatl. Banyak saya dah perhati bagi orang tak ngaji, dia jadi bila bagi mati di hujung kata yang kedua. Wal as. Ya, dah sesak mati tu. Lepas ada roh lagi tu. Mati juga. Sebab kita matilah. Sepatut wal asri. Tapi kepada mati wal asr. Tapi bila tak punya roh tu, ibaratkan kita dah tinggal satu huruf. Hati-hatilah. Kadang-kadang bahasa, kalau bahasa tak apalah. Kalau maksudnya kita mati. Wal asr innal insana lafi husr. Nah, husr. Jadi husr. Ra tak bunyi. Kalau itu dia panggil tertinggal. Tinggal apa? Tinggal huruf ra. Pasal apa tinggal? Kita tak berbaris. Bukan kita tak berbaris. Kita tak bunyi sifat dia. Itu tu yang kita belajar. Itu kita ya, dia tak bunyi, tak bunyi. Dia wal as. Kena bunyi, wajib bunyi. Tak bunyi kita buat satu huruf. Itu cerita. Baik. Okey. Siapa sambung sikit lagi berkenaan dengan lahnun ni itu je sebenarnya. Dia main lagu tu ya. Sabdu. Begitu kat sabdu. Sabdu hati-hati. Kalau tidak bunyi sabdu, dia jadi macam kita buat sehuruf. Kata gini contoh. At-tahiyya kita. At-ta ni sabdu tu. At-tahiyya. Kita kata at-tahiyya. Dia hakikat sabdu ialah dia ada dua huruf tu. Kita tahu dah tak? Sabdu dua huruf. Kita kata at-tahiyya. Asalnya kan alif ta ha. Ta dua kali lah. Alif ta ha. Ta mula-mula tu baru mati. At-tahiyya. Sebab bunyi baris kedua, ta yang kedua baris atas. At-tahiyya. At-tahiyya. Tapi dia tulis dalam Quran, dia tak tulis dua-dua. Itu dia so tetapi dia buat W tu. Nak makna dia hak sabdu dua huruf situnya. Maknanya kalau kita tak bunyi sabdu, kita buat huruf mula-mula tu. At-tahiyya. Ta mula-mula alif ta mula-mula tu bagi mati, ta kedua tu bagi atas. At-tahiyya. At-tahiyya. Kalau kita tak baca sabdu, kita buat so mula-mula. Jadi itu sekiranya kurang huruf. Faham tu? Sabdu. Tadi mak lagi hati-hati mak asli. Pas sabdu, sabdu gitu juga. Kalau iyyaka na'budu wa dua ya tu. Alif ya. Yang mula-mula tu bagi bawah, ya yang kedua bagi atas. Iya. Kalau kita panggil iya. Iya mula tu tak ada dah. Nampak tak kau? Ini saya bagi mukadimah tentang bila sampai praktik besok saya akan tarik balik lah benda tu nak suruh kita lekat. Tak? Okey, itu je. Dan banyak saya akan hantar link video betapa pentingnya kita sesar masalah lahnun jali ni. Lahnun khafi, apa dia contoh tahu ke? Banyak salah kan? Lahnun khafi, katalah izhar. Ikhfa tak, dia bunyi seperti izhar belaka. Apa kata ni? Bunyi izhar belaka. Min kuntum kata min kuntum, dia min kuntum salah lah, tapi salah kecil tu, salah hafif tu. Tapi kita dah asah daripada gitu buat tu. Hak ni hak salah besar tak ada sama cara. Saya kata gitulah saya tak ada apa nak cara. Makhraj huruf tak ada apa nak cara.
Salah besar tu cara nak panjang, tambah-tambah lagi. Ikhfa hakiki kena ada 2 harakat dengunya. Betul lah tu. Memang terbaiknya. Lepas dengung tu macam mana nak bunyi dengunya. Kalau nun mati cuma fa, mana dengung tu, masa kita dengung tu mulut duduk di makhraj fa dah. Anfusakum. Tapi kita kata anfusakum. Salah lah. Salah kecil lagi. Salah juga. Salah kecil lagi. Jadi hak tu saya tengelah sekali tu. Hak tu nak bleaching ya. Polish lah. Kalau buat mah kakak mah bentuk. Dia jadi bentuk bleaching dulu. Hak tu nak bleaching ya sebenar tu. Nak bleaching. Polish. Apa kata. Jadi kita nak cara nak polish. Bentuk tak jamil lagi. Tak nak polish dah. Tak padan dengan jari lagi kita. Nak bleaching. Nanti dah bleaching tu. Biar padan dengan kita. Jadi benda tu saya nak betul dah. Sebab tu jadi okey. Banyaklah panjang pendek gini. Mak kita baca dah. Kita tak tinggal dah mak. Tapi mak kita ni mak asli pun behad 2 harakat, mak wajib pun behad 2 harakat. Mak lazim kalimi musaqqah pun 2 harakat. Sebenarnya beza tu. Kita tak pandai lagi. Itu salah kecil lagi tu. Sebab apa salah kecil kata? Sebab tak tukar makna. Tak tukar makna, tak masalah. Tak apa. Memang itu bahasa Arab begitu. Tak ada. Dalam bahasa Arab dia tak ada. Idgham, ikhfa. Dia tak ada. Baca Quran, baca ada lagu sebenarnya. Ibarat kalau saya pernah bagi contoh. Orang syair. Dia ada lagu, ada cara dia baca. Syair. Tapi kita tak reti baca syair pun. Kita bunyi lagu-lagu lain pun akan faham kita baca syair. Sebab kita tak salah pasal segi bahasa. Tapi kan tukar huruf, tukar baris, kita batuk kita korang huruf, habislah. Okey. Selesai masalah lahnun. Harap itulah kita ingat semua. Kita pertama sekali ialah kita cuba ikhtiar, kita tak nak salah dah. Salah besar. Kita tahu sebab-sebabnya. Sebab tukar huruf, sebab tukar baris, sebab dia tambah huruf. Jangan buat gitu. Soal pertama sekali, itu marilah pelajaran pertama sekali. Nak berubah huruf, nak tukar berubah huruf ni buat ke mana? Nak suruh kata boleh. Kena belajar. Nak belajar ke apa? Tirulah sampai saya. Salah. Saya tak macam serius pada saya. Sebab saya betul-betul. Saya bukan kadang ada kelemahan juga. Tapi ilmu tak ada perbezaan. Itu yang ilmu yang ada. Tertulis. Dalam kitab ada. Kalau nak betul sebutan huruf, pertama sekali ialah kena tahu makhraj huruf. Itu nombor 1 tu. Kena tahu makhraj huruf. Semua makhraj huruf. Kalau makhraj huruf tak reti, banyak benda tak reti. Contoh kinilah cara kesalahan kecil. Nak nun mati jumpa fa. Apa dia? Ikhfa. Hakiki dia. Cara nak bunyi mana? Masa dengung tu, tunggulah mulut kita atau anggota mulut di huruf di makhraj fa. Makhraj fa mana? Sama fa lagi. Kalau hak tu tak tahu, suk tak tahu. Kalau nak jumpa nun mati jumpa ketah, jumpa ta dulu. Macam mana? Kena tunggu hampir. Bukan jangan apa. Nun mati jumpa huruf ta ataupun jumpa huruf ta ataupun jumpa huruf dal. Cara tunggu tu jangan perapat ke makhraj. Kalau jumpa huruf fa tadi boleh perapat. Kena perapat lah. Jangan perapat, kena tenggelam sebab dia lain. Itu kita bincang semula dalam cerita. Nak oyak. Saya nak oyaknya makhraj lagi. Okey. Makhraj sebenarnya jadi malam ni telah saya janji saya akan cuba dan ada saya bagi contoh. Saya bagi ada ni. Ni saya bagi ni nota lah ni. Saya bagi dalam PDF saya bagi. Okey baik sini.
Mudahlah. Semua suara, semua makrah duduk dalam mulut. Bias kita lah. Semua makrah duduk dalam mulut. Dalam mulut, bibir, tekak gitulah. Dalam rongga mulut, kita duduk kaki suara je. Kita cerita mulut lah. Semua duduk situ belakang. Semua duduk mulut. Jadi kita tengok mulut lah malam ni. Berapa huruf kita ada? Ha? 28 huruf eh? 28 huruf. Dalam 28 huruf tu, duduk di mana duduk? Berterabur dalam mulut. Ada duduk bibir mulut. Ada duduk di bibir. Ada duduk di tekak. Dan tekak ni. Ada duduk sekitar dalam tengah. Dekat kat lidah tu. Begitu dah. Jumlah 28. Jadi sini saya tulis dah sini. Nah. Beratur. Ni tahu dah ni. Ni bibir atas, ni bibir bawah. Ini gosi merah ni. Gosi atas ni dia tak panggil gosi dah. Gosi sini ya. Hak ni dia panggil macam langit lah ada. Langit ke kita. Pasal siapa sini? Gatu ni. Langit lagi ni salah sikit lagi ni. Merah ni lepas sini lagi sepatutnya. Biarlah. Ni lidah merah juga. Ni anak tekak lah dekat dia. Ni anak tekak. Lebih kurang lah ni. Sebab kalau tengok sebenarnya tak malik lagi sini. Ada lah ni. Ada orang tetap. Sebut lebih kurang je tak? Adanya hadap dalam PDF makros huruf saya. Perasan dah ada saya hantar PDF makros huruf. Hak saya buat sendiri tu. PDF dalam PDF makros huruf kalau kita print tu bolehlah. Saya pun ada ni kalau ni. Ni. Tapi ada PDF ni kalau nak print lah. Banyak sini detail lagi. Okey. Jadi matlamat kita kena tahu spontan. Kita kena tahu spontan dari mana. Kita kena tahu, kita kena usaha juga. Tapi cara tahu 28 huruf banyak nak tahu duduk lagu mana. Payahlah suruh kata kita mikir secara stokok berterabur kita kena mikir sikit-sikit lah. Kita mikir sekali dia 28 huruf. Okey. Hak tekak dah berapa? Kita tekak dulu. Duduk halkung, duduk dalam lekung. Nah. Lepas tu, duduk bibir, 4. 10 dah. Lidah ada 18. Biar bahas kat tu dulu. Tak duduk terabur kita tu. Tak ada mikir. Kalau ingat, tak kata ingat ni duduk sini. Tekak bawah sekali ke apa kita tahu sama dia. Bawah sekali ke apa? Ha dengar? Ha. Okey. Ha dia panggil ha. Ha dengar? Hamzah. Ha dengan hamzah ni. Ha dengan hamzah duduk bawah. Okey. Kita kata bawah dulu. Kita tidak tak koyak balik. Bawah tu mana gapo lagi? Ada sini ke bawah? Bawah. Makrah halkung bawah, hamzah dengan ha. Halkung tengah, atas sikit, ha dengan ain. Kha dengan ghin, dia 3. Pada dia ni daripada sini ke bawah daripada tekak. Halkung. Saya nak royak gini. Di mana bawah ialah sini. Ni. Dalam di butir lekuk ni bukan kita kalau lelaki ada butir lekuk. Butir lekuk bukan ni. Kalau kata dia nak salah tu. Bukan salah ni. Kalau kita sebut dah dia gitulah. Dina. Pasal apa hidup sini ya? Dia kebetulan hamzah dengan ha ni ha dia panggil ha dah. Kita panggil ha dah.
Ha. Ha ni ha. Ha ni ha. Ha ni. Oh. Ha ni baik kha. Ha ni ha juga ni. Tapi beza ha dengan ha ni dia kena pandai sebutlah. Ha. Sebab tu lepas pada ni kita nak belajar baca abjad. Baca ke apa? Baca perkataan dah. Alif boto tak sih dah. Tak boleh alif boto. Alif ba ta alif boto sojing tak jadi kita kalau kita reti sebut situ kita makrah betul dah. Dah. Jadi kalau bo atas ba di atas ba, bukan bo di atas ba kalau to hoto hok bulat tu po hok ni hok tu tak apalah faham kita berlatih lah sikit nak suruh faham mukadimah ni dulu bahawa makhraj 28 huruf makhraj huruf hijaiyah huruf alfabet bahasa Arab ada 28 semua ABC dia lah ABC dia ada 28 semua ada kata 29 ada kata 30 sebenarnya 28 je kan nak ngaji sungguh hal lain dia boleh jugalah sebab apa huruf alif ada sini tak ada apa tak ada dia memang tak ada tengok dalam Quran ada ke bagi alif bagi atas ada ke satu tempat balik habis pun ada hamzah atas kepala alif ada hak baris tu baris hamzah bukan baris alif. Jadi alif memang tak ada. Ada pun jenis tak ada baris. Dia melekat sebagai mak ialah huruf mak. Ada huruf mak dia macam huruf kita kan huruf saksi lah. Mak. Huruf mak dia tak boleh tak guna untuk mengeja sebab dia tak ada baris. Baik. Lepas pada ni kita pergi sasa ni minggu-minggu ke depan lah nak ayat secara kasar malam ni nak ayat halkung nak tak duduk sini ikhtiar lah tapi di sini dia panggil so makros ni so makros mana tempat yang sama ni tempat yang sama ni tidak kata duk teranjuk sikit dah tempat yang sama khon dengan goy itu serupa lepas tu dia beza masalah sifat dia pula lah mana hamzah baris hamzah contoh sifat tebuk sikit lah nak tahu beza pasal apa beza ha di atas baris atas ha hamzah apa yang ni bunyi ha ni ialah dia sifat syiddah melekat lekat dulu ada ha ni dia tak melekat dia mengalir biarlah sikit tu yang beza lah ha dengan ain gitu juga sifat beza juga sifat hak ni cepat serupa tetapi apa bunyi beza sebab sifat hak ni kalau ha ni rakhawah kita tengok dia rakhawah dia lah sini mengalir tak mengalir dia mengalir sikit tawassul ni rakhawah dia dia punya pasal lagi dia ni dia yalah dia apa nama dia tawassul ni dia macam dia macam jahar sikitlah dia jahar dia jahar atau apa ni dia hamas beza dah biarlah gitu jadi kalau nak bilang sini berapa makhraj semua ni so tepat so ni so makhraj 2 3 dah ni so makhraj so 2 3 4 ni dia dua ni dia hantar serupa dua ni hak ni dia belaga duduk sini hak ni pangkat serupa lah pangkat semua pangkat apa ni pangkat lidah
Tetapi hak ni dia lawan dengan ni langit lembut. Tapi kalau kaf ni lawan dengan langit kerah. Sini tak. Ni langit kerah lagi sampai sini ni. Ni langit kerah lakon ni. Di sini cenga dia jalah. Dia kalah, dia tak habis, patut kalah sampai sini. Sini. Tapi bila tengok dalam buku ni ada. Dalam buku saya buat ni ada sini, tengok balik lah. Tengok lagu lain. Tapi nak ayat gitulah. Ayat ni. So sini 2, 3, 4, 5, 6. Ni kongsi. Pangkat untuk jin, shin dengan ya ni serupa ya, tepat jumpa. Secara detik, secara kasar serupa. Mana tengah lidah, ni tengah lidah, ni depan lidah, ni di hujung lidah, ni belakang ni tengah lidah lah. Tengah lidah, lidah tengah, lidah di tengah tadi. Dia ada 3 huruf duduk sini. So, paha ni pula apa ni? Lidah hujung lidah. Hujung lidah ni kalau hujung lidah jumpa dengan hubung dengan sini dia panggil ra. Jumpa depan sikit dia nun. Nama ni nun. Kalau depan sikit ni jumpa dengan lam dia. Adapun kalau jumpa sini dia 3 huruf di sini. So garis ni 3 huruf. 3 huruf ni. Ni 3 ni maknanya hujung lidah jumpa dengan tempat tumbuh gigi sini. Tempat pangkal gigi ni. Gigi atas ni. Tapi hak ni kalau sini kalau jumpa hujung gigi ni hak ni duduk bawah gigi ni jangan ra. Kalau jumpa gigi bawah sok jangan sin. Gitu. Jadinya nak bilang berapa makros tepat keluar huruf ialah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 bibir lagi 13 14 15 B dan tidak ke B 15. Tetapi dia ada 2 lagi. Dia ada 2 lagi. Ialah 15. Makhraj ada 8. Makhraj dia ada 17 sebenarnya. 2 lagi ialah lubang hidung 2. Lepas tu rongga mulut. Rongga mulut huruf mat. Ba, bu, tu, itu dikira ada tempat suara. Dia panggil suara mat. Suara mat dia tak ada tepat dalam mulut. Dia lalu kot lubang gitu ya. Ba. Tidak kata mari bertepat dah. Suara dengung gitu. Jadi biarlah nak cerita gitu. Di situ tulis di dalam ni kita tulis rasa ni. Ni tengok ni. Cuba tengok dalam pembagian ni. Saya nak sangat benda ni, guna benda ni supaya kita boleh hafal. Di antara benda boleh kena hafal benda gini lah. Kena hafal. Pasal apa kita hafal payah dia nak hafal dia. Tapi kena hafal jugalah. Sebab dia banyak rekat. Kalau kita tahu selagi kita tak tahu tangan ni tangan kanan, tak tahu kaki ni tangan kanan, wilah ilmu kata awak kena naik masjid kena tangan kanan, kaki tangan kanan. Betul. Tapi kaki kanan tak kenal lagi. Kita nak laku kat mana? Jadi benda ibarat kena tahu kena tahu benda gini. Supaya kita tahu tangan kiri, tangan kanan. Wajib belajar.
Ya, tak belajar, tak apa. Tapi payah nak kerja. Orang nak buat jangan basuh tangan. Basuh perak tangan kanan. Dia tak ke mana kanan, tahu. Tu lah. Jadi gitu. Jadi kena saya tak payah pun sebenarnya. Tapi mungkin semua kita bertahun-tahun kita belajar tak benda tak hafal. Tapi kadang-kadang kita takut nak hafal sehingga kena hafal lah. Tak apalah. Jangan mana. Bukan payah tekuk ni. Sebab saya pernah tanya. Saya pernah royak kan. Cerita Hamas. Saya tua dah. Saya pun tak pernah usaha nak hafal pun. Tapi kita fikir sendiri. Contohnya, huruf Hamas ada 10. Huruf Hamas ada 10. Gapo 10 saya baca? Saya pun tak tahu. Tapi saya tahu. Pasal apa? Saya tengok sini tahu tu. Sini ada so, 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 sini ada so. Gapo tu? Salah satu mesti ada huruf Hamas. Salah satu mesti ada huruf Hamas. Salah satu pada dua ni mesti so huruf Hamas. Salah satu dua ni mesti so huruf Hamas. Ini salah tiga ni ada so huruf Hamas. Ini beginilah. Dah tiga ni, hak ni tidak lah. Hak ni tak ada, dia tak ada Hamas ni. Tapi hak tiga ni ada. Huruf ta dia. Hak ni huruf ta ni Hamas. Begitulah kita bijuklah cara nak menghafal tu. Saya pernah bagi contoh begini. Awak kena bijuk untuk mikir cara nak menghafal ni. Nombor telefon berapa? Saya kata kita 1111 12 13. 11 12 13 kata gitu. Jadi benda ayatnya. Hak 11 12 13 kita kata 1 1 1 1 1 2 1 3. Jadi pening kepala kita. Lepas tu 11 12 13 ingat sekali lalu. Kalau kita kena atur cara nak itu boleh ada bagi contoh gitu. Jadi ginilah dah. Di sini tulis. Dia tulis tu. Makhraj sebenarnya ada 5. Makhraj cara pembahagian makhraj 5. Makhraj lidah, makhraj halkum, makhraj bibir. 3. Campur makhraj hidung, pas makhraj rongga mulut untuk mat. Jadi sebenarnya 5 lah. Tapi tiap-tiap satu ni hak halkum tak aja 6. Hak lidah ada 18. Ada. Hak lidah ada 10. Huruf lidah ada 18. Huruf dia sebab ada setengah-setengah kongsi huruf dot. Jadi begitulah. Jadi ada tulis sini pembahagian ni. Bawah sini dia makhraj 5 makhraj am, 17 makhraj khusus. Lepas tu Ustaz tak study tengok. Lek kanan sekali tu dia tulis tu. Huruf hamzah dengan huruf ha dengan huruf hamzah halkum bawah. Ha dengan ain. Nampak tak tu? Nama ni ada. Nampak ni? Ikut dia jadi hak tu. Tapi nak kaji dah. Kalau qaf pangkal lidah bertemu langit lembut. Lepas huruf kaf pangkal lidah bertemu dengan lelangit keras dan lembut. Gapo tu? Dia temu tataro. Di situlah yang perantara sempadan langit lembut, langit keras duduk situ. Kaf kita jumpa situ. Kalau kaf lembut. Apa lagi? Huruf dad tepi lidah. Tepi lidah bertemu dengan gigi geraham. Tepi lidah tahu? Ni lidah. Ni tepi lidah. Nak jumpa geraham, dia 3 cara buat. Kawat lagu ni. Helai ni. Gini, helai ni. Dan kadang-kadang nak akak pun boleh. Kenapa berlaku lalu? Dia bo. Ada orang pandai buat lagu tu. Tak satu. Yang penting bo, akak dua-dua. Biar gulung lagu ni, gulung lagu ni. Gulung. Akak biar kau gerah je pun gerah. Tak apa. Kalau nak akak lah. Kiri. Akak kanan ke akak belakang.
Itu makros. Gitulah. Kalau ba. Kalau huruf B, ni cerita dah. Ni tak apalah cerita. Tetapi kita tak cerita lagi. Sebab tu kita akan cerita sekara soso ni. Jumpa lagu mana kak? Tepat. Jumpa lagu mana? Dia ada dia ada gu dia. Dengar ni. Dia ada gu. Dia tak ada main sebutir dia. Mana kalau apa ada? Kalau huruf ba pula. Makhraj bibir ni ialah makhraj berapa akar semua? Berapa huruf dia? 3. Fa, waw, ba, mim. Huruf bibir tu pasal apa? Tetapi huruf bibir dia tak serupa cara jumpa. Hak ni huruf bibir juga kita panggil. Tapi gigi jumpa dengan bibir bawah. Kalau gigi ni jumpa bibir bawah, ni B ni. Nombor 1 jumpa bibir bawah, gigi. Dia panggil ni satu makhraj untuk dia. Lepas tu bibir atas jumpa bibir bawah, 3 makhraj duduk situ. Waw, ba, mim. Tapi hati-hati. Ya, cara jumpa tak serupa. Kalau jumpa ba, dia jumpa apa? Ba. Kalau jumpa mim, rapat juga. Tapi dia tak apalah, serupalah cara jumpa tu. Tapi dia sifat lagu lain pula, dia bunyi yang lain. Wow, beza. Dia tak rapat. Siu. Ini siapa lagu tu? Mucu. Gitu maksud dia. Jangan tak jadi wah. Tak apa. Waktu kita akan pergi sekara daripada start pada minggu depan, mungkin start pada sini. Gapo mana di mana? Gapo hok bunyi tu sebenarnya. Gapo bunyi. Di sini sebenarnya bayangan dia ada pita suara situ. Pita suara diibaratkan satu benda nipis, ditiup angin, dia getar. Macam busua. Tu duduk situ bunyi ada. Tapi hamzah ni, bila hamzah kita nak tekan hamzah, dia terkatuk. Tak terbit. Pada buka mata. Ada pun nak sebut dia dua keping kau tu. Dia terkatuk macam pitu dua daun. Tapi dia macam lembut. Kalau dia buka sikit bunyi. Buka sikit angin terbit dalam tekuk ni. Dengar dia jadi bunyi. Tapi bila tak terbuka langsung dia dekat kita. Tapi bila nak sebut dia buka lalu, buka sikit. Bunyi gitulah, biarlah. Dia semua lagu tu. Apa akan jadi kalau jumpa kaf, dia akan jadi. Itu nama so dan kita pertama sekali kita nak suruh faham konsep makhraj huruf. Dan konsep saya nak kena percaya bahawa tak pandai makhraj huruf tak jadi gafal lah. Nak belajar apa pada tu, tiru orang boleh lah, tiru orang bukan kata tak jadi, tapi tak sudah sebab dia banyak sangat berkaitan dengan ilmu benda ni. Dengarlah saya, sebab saya akan ikhtiar nak buktikan. Ada orang buat video sejam nak cerita kata buktinya. Tapi saya sendiri tak kena royak. Tapi betul tu. Tapi saya faham nak royak sangat sebab tak ada modal sangat lagi nak cerita kan. Okey. Pas segi ingat sekarang. Apa dia makhraj sebenarnya? Apa makna makhraj? Makhraj ialah tempat keluar. Ataupun istilah orang Kelantan itu rumah. Rumah rubah apa? Jadi kena ingat saya nak royak gini.
Di rumah lah. Bila masa dia duduk rumah benda huruf ni? Bila masa duduk rumah? Bila nak buh baris dia? Bila kita nak buh baris dia, kena start pada rumah dulu. Gapo dia? Dia buat kata, kalau nak sing kat, kena tak mana dulu? Dia kena tak di dua makrah tu lah. Nak lahirkan dia tu. Nak beranak dia tu. Kalau manusia dilahirkan di rumah lah. Satu lagi tempat dia ada di rumah, nak mati. Kalau nak mati tu, kena sampai di rumah juga kok mana. Ni huruf-huruf. Kalau kata Ar-Rahmanir Rahim, tak sampai di rumah tu. Rumah dia mim. Ar-Rahmanir Rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Tadi qim. Kena sampai rumah. Ingat gitu. Makhraj kok mana pun bila kita nak mula sebut tu huruf tu, saya, kita dah hajar saya. Kena tak tu. Tak dua tu. Tapi tak kena pandai letak lah. Tak berapa. Kena tahu sifat lah. Kalau sin tu dia tak boleh tak berapa. Makhraj. Temu dua tu dah. Sin ialah hujung lidah jumpa dengan gigi bawah. Itu dah. Tapi tidak kena rapat benar. Ada tempat udara tubik. Itulah. Nak ayatnya banyak kita nak baca sehinggalah kita puas hati. Saya ngaji mula pun makin bertahun juga nak suruh hayati. Kita faham dah. Awak kata-kata gitulah. Tapi patutlah lama-lama makan setahun, 2 tahun baru kita nampak. Banyak kan dalam pengalaman kita ngaji, baru nampak aku. Mula tak urut aku tu dah, tapi dah ikut dah dia. Tapi kita nak faham sendiri tu. Kita hayati, kita seronok. Bila pada kat seronok, dia akan jadi kita gila kau nak ngaji lah pula lah. Gila. Nak tahu. Kata tahu sikit apa jadi pening ni. Bengong dia jangan. Kalau kita alah dia pekat perjuangan kita mula-mula alah, tak ada satu lah. Boleh. Dah. Apalah singap. Lewat dah berapa. Lepas tu minggu depan insya-Allah kita akan start gini. Kita mungkin saya tak tunjuk gambar ni, tunjuk gambar sini saja. Ada gapo ada sini dalam gambar. Lepas tu bila habis semua kita belajar ni, baru kita belajar sifat. Bila belajar sifat, barulah cukup alat kita nak suruh bunyi. Saya tak latih lagi makhraj huruf. Nak latih mana kau ya lah. Tapi nak baca tak boleh baca kan lagi tak tahu sifat. Sebab dia bila dah jumpa tu, nak bunyi suara tu dia kena lepas. Dua makhraj tu. Nak berpisah dengan makhraj tu, masa itulah berlakunya. Sifat apa sifat berangin ke tak berangin, melekat atau tak melekat. Jadi lah ni nak kata, nak ajar tu, ko. Nah, cuba kau dipis tu kita tak reti lah sebab kita sifat tak belajar lagi. Ini menarik kalau kita faham. Dia hamas ni istilah Kelantan bagi saya gunakan bisi. Sebenarnya hamas ni ialah bisi. Masuknya dalam bahasa Inggeris whisper. Dalam bahasa Inggeris whisper. Jaha naung. Ada huruf yang boleh kena baca dengan naung, dengan apa? Macam huruf jahat. Huruf jahat macam qim. Kena bunyi gini. Ihdinas siratal mustaqim. Jangan ihdinas siratal mustaqim. Hak tu huruf bisi. Huruf kaf, huruf bisi. Huruf qaf, huruf tidak bisi. Bisi di mana? Kita bisi. Awak nak ke mana? Buat apa? Kali kata awak buat apa? Dia lain suara tu. Suara tak ada angin. Suara tidak suara fikir. Jadi kita kena faham boleh. Kita nak atur kecek sebut huruf tu
Ar-Rahmanir Rahim. Kita tahu sifat ha hamah juga. Kalau Ar-Rahmanir Rahim tak boleh. Ar-Rahmanir Rahim. Him dah. Okey, Ar-Rahmanir Rahim tak boleh lah. Alaihim. Alaihim tak kena. Alaihim. Dia bisik juga. Alaihim. Alaihim. Dia geser tak kuat. Alaihim. Him. Jangan bunyi alaihim. Tak boleh gitu. Kena tu. Bila nampak sifat, kita akan jelas baru kita. Sebab saya kata, tahu ilmu, tahu konsep, tahu kaedah. Kita berlatih diri sendiri, berdatu ke faedah, pada jumpa tu berlatih lagi, insya-Allah lah. Dah. Jadi sekatu aja dah, insya-Allah. Ni itu ada lagi. Okey.